Okey, bagi proses penanaman pokok bidara Arab sidir, saya akan tegangkan melalui proses penyediaan tanah dalam polybag. Penyediaan tanah dalam polybag, semaian biji dan pindah tanam. Sekarang saya tunjukkan bagaimana membuat penyediaan tanah di dalam polybag. Apa yang dikatakan tanah topsoil, ini adalah topsoil yang saya gunakan, iaitu tanah atas. Campuran lain-lain saya gunakan sekam padi. Lepas tu baja organik, baja organik tai ayam, seperti pellet. Ni yang saya telah hancurkan. Sedikit pasir. Yang kita gunakan ialah pasir sungai ataupun pasir lombong. Kalau kata nak mudah pun pasir yang buat rumah tu pun boleh. Ni adalah kulit telur, kulit telur ayam yang telah dikisar. Saya longgokkan kulit telur ayam, kemudian saya kisar, saya jadikan baja untuk nutrien tambahan pada tanah. Okey, yang saya tekan nisbah digunakan dalam penyediaan tanah dalam polybag, kita ambil mudah, ambil lebih kurang saja. Mana tanah topsoil kita akan campurkan dengan pasir, campurkan dengan baja organik tai ayam tadi. Kita masukkan kulit telur yang telah dikisar. Kemudian kita campurkan dengan sekam padi. Okey, sekarang kita gaulkan hingga sebati. Setelah sebati apa semua, bolehlah kita masukkan di dalam polybag. Okey, biasanya polybag saiz yang saya gunakan adalah polybag saiz 9. Masukkan tanah. Okey. Ni polybag yang kita telah isikan dengan tanah. Apabila dah diisikan tanah, nanti barulah kita semaikan biji benih ke dalam polybag. Okey, setelah penyediaan tanah dalam polybag selesai, saya tunjukkan pula untuk macam mana untuk kita dapatkan biji benih bidara Arab sidir. Okey, kalau kata tuan-tuan atau puan-puan dapat lihat, yang pada tangan saya ni adalah benih bidara Arab ataupun yang belum diproses lagi. Mana kalau katanya ni adalah cengkang ataupun cengkerang yang perlu dipecahkan. Memang terlalu keras lah. Kalau kata proses macam mana nak dapatkan biji benih yang patut ditanam, disemai, saya tunjukkan. Ni adalah biji benih yang telah dipecahkan cengkerangnya. Yang telah dipecahkan cengkerangnya daripada biji benih yang asal yang belum diproses lah. Ni hasilnya yang telah dipecahkan. Okey, kalau kata kegunaan, bagaimana nak pecahkan cengkerang? Biasanya saya akan gunakan tukul besi dan pelayar hujung tirus, mana diketuk di atas permukaan yang keras, mana diketuk, dipecahkan. Dalam cengkang ni ataupun cengkerang, mungkin kita akan dapat 1 ataupun 2 biji benih yang boleh kita semai lah. Okey, apabila biji benih tadi telah diketuk, kita letakkan dalam satu bekas, dan kita isikan dengan air. Kita rendam. Kita rendam dengan air. Lepas tu kita campurkan dengan 1 biji bawang merah yang telah dipotong ataupun ditumbuk. Kemudian kita akan tutup dan kita biarkan semalaman. Mana biji benih tadi dah campur dengan air dan bawang ataupun garam, kita biarkan semalaman. Kalau okey, ini adalah benih yang telah direndam semalaman, yang telah saya rendam semalaman. Mana kita boleh toskan.
Mana bawang merah tadi kita boleh buang dan kita toskan untuk dapatkan benihnya. Jadi apabila telah ditoskan, kita cari satu bekas untuk kita membuat pembenihan dia punya akar lah. Okay, kita gunakan bekas dan kita gunakan 3 atau 4 helai tisu lah. Okay, 3 atau 4 helai tisu diletakkan dalam bekas dan kita akan basahkan tisu tersebut dengan air. Okey, tisu dah dibasah dengan air dalam keadaan lembap. Kemudian biji benih tadi kita letakkan bekas dalam bekas yang kita letakkan tisu tadi. Okey, ni biji benih yang telah kita letakkan pada tisu basah tadi untuk kita biarkan untuk akar dia tumbuh lah. Kita tutup bekas tersebut. Kita tutup. Kita letakkan di tempat gelap. Dibiarkan selama 2 hari atau lebih. Dalam menunggu untuk akar dia tumbuh. Kalau kata akar belum tumbuh, kita akan tengoklah 2 hari ataupun lebih. Okey, ini adalah tray yang telah diletakkan biji benih tersebut lah. Okey, saya tutup dengan plastik hitam yang telah dibiarkan lebih kurang 2 hari. Jadi kalau kata 2 hari itu, mungkin ada yang tak tumbuh lagi dan mungkin ada yang dah tumbuh. Okey. Okey, dekat sini ni kita ada satu benih yang telah tumbuh. Okey, lain belum lagi. Mana akar dia belum bercambah. Ni adalah yang telah tumbuh. Yang telah tumbuh. Mana apabila benih telah tumbuh akar macam ni, barulah kita semai ke dalam polybag untuk mempercepatkan tumbuhan pokok lah. Okey, untuk proses pemasukan biji benih, kita akan lubangkan sedikit untuk memudahkan kita masukkan benih bidara tadi lah. Okey, benih bidara itu kita akan masukkan. Tak perlu terlampau dalam, cukup sekadar akarnya masuk ke dalam tanah. Okey, ni salah satu contoh di mana pucuk ataupun pokok bidara, anak bidara Arab sidir yang telah keluar. Ini lebih kurang 5 hari. 5 hari dah keluar pucuk. Dah dikeluar pucuk.